saya faham. Sebab waktu saya dulu pun tuan-tuan, dalam 5 minit waktu rehat masa berlakon nak pergi semayang, kepala kita kalang kabut tu fikir pasal skrip. Hari ni lagi dahsyat. Orang kalang kabut waktu semayang fikir pasal duit 500. Sama standard dengan saya tuan-tuan. Jadi apa maknanya tuan-tuan? Kita hidup atas dunia memburu kebaikan dunia semata-mata, hingga kita lupa bahawa sistem yang dibawa oleh pemerintah hari ini, biarlah dia jerit kuat mana pun tuan-tuan, jerit dia tu pasal apa? Pasal takut sumber ekonominya hilang. Itu je. Dia bukan jerit pasal takut masjid orang tak datang. Bukan. Dia bukan jerit pasal orang tak datang sembahyang subuh. Bukan. Cuba dengar. Ekonomi. Jadi kenapa dia takut sangat dengan Datuk Seri Nizam? Kalau Datuk Seri Nizam memerintah, dia tak dapat makan duit balak. Dia orang yang dapat balak, yang ditimpa balak, orang kata. Orang yang ada punca hidup yang besar tuan-tuan, orang yang biasa dapat makan tuan-tuan, jangan bermain-main. Orang macam ni sanggup mati kalau kita mengganggu periuk nasi table. Ini memang betul. Sebab saya pernah berkawan dengan ramai kawan-kawan saya orang Cina. Kawan saya orang Cina ni pada awal tahun 78 hingga 81 saya berkawan dengan dia orang. Semasa saya jadi macai-macai dia orang ni adalah penduduk tetap Bukit Bintang. Tuan-tuan tahulah orang Cina duduk Bukit Bintang, kerja dia bukannya baik sangat. Kebanyakan kat situ tukang kutip wang. Orang-orang ni sampai satu peringkat hatta polis sendiri cuba nak memberhentikan kegiatan dia orang mengutip wang daripada kedai ke kedai. Mereka sanggup membunuh polis kerana apa? My rice bowl, periuk nasi saya, dia kata. Jadi hari ni kalau tuan-tuan dengar orang UMNO menjerit-jerit, tidak kerana lain, melainkan kerana mereka takut sumber ekonomi mereka hilang. Untuk takut hilang pada pilihan raya akan datang, saya dengar khabar mereka sanggup belanja RM60,000 berhabisan untuk malam ni, dengan sound system, dengan kemah, dengan apa semua tu, dengan makan nasi, dengan upah duit minyak motor tuan-tuan. Duit minyak motor nak ingat tu bubuh tu. Saya pernah jadi petugas dalam pemuda UMNO. Bahagian bawa budak-budak, kalau menteri nak berceramah, saya bahagian mengelak budak-budak duduk tengah-tengah. Pernah berlaku di Padang Brown. Isyamuddin berucap dulu, lepas tu Pak Lah ditakdirkan Pak Lah datang lambat. Pada masa itu nasib buruk menimpa Pak Lah apabila Pak Lah kehilangan isteri tersayang. Jadi jarang selepas itu Pak Lah hadir majlis dengan tepat pada waktunya. Maka pagi itu Isyamuddin yang suaranya serak-serak basah bercakap sampai serak sungguh pasal Pak Lah datang lambat. Pak Lah datang hampir pukul 12 tengah hari. Bila dah tengah hari, budak-budak dah lari duduk bawah pokok. Laksana hujan tadi, tuan-tuan lari berselindung. Bila 12 tengah hari, matahari naik, Isyam suruh saya panggil balik budak-budak. Sebelum tu kita dah beri seorang RM30, bas kita bagi, makan pagi kita bagi, nak balik makan kan kita bagi. Saya pergi, okey, cepat-cepat masuk, cepat-cepat, Pak Lah sampai, kereta dah bunyi, saya dah bunyi, Pak Lah sampai. Dia kata, brother, cakap dengan bos minta tambah RM10 seorang lagi. Ini peristiwa benar yang saya pernah lalu tuan-tuan. Tuan-tuan rasa apa? Saya berlari pergi belakang pentas. Tuan Seri, RM10 lagi, RM10 lagi. Bagi je. Bila kita pergi cakap bagi je. Yang pening siapa? Datuk Aziz Rahim, Putra UMNO. Aduh, mampu ibu. Pasal dia kena tukang cari nak bagi RM10 seorang. RM10 kali RM6,000 berapa tuan-tuan? Ini dia bahana bermain dalam UMNO. Sebab tu hari ni bila tuan-tuan dapat RM500, tuan-tuan jangan act. Orang beli RM500 ni tuan-tuan, bukan saja-saja. Orang hatta nak sembelih ayam pun beri ayam makan dulu.
ayam datang. Dia datang, dia tengok mana yang elok nak sembelih. Dia tangkap. Hari ni layak kaya itulah dia bagi kat tuan-tuan. 500. Tuan-tuan berkata, tuan-tuan, kita bermain masa depan dengan orang yang pandai meniaga, tuan-tuan. Saya berkawan dengan ramai kawan. Ya betul. Lagu tu saya ingat, tuan-tuan. Itu lagu zaman tentera balik berjuang menang perang daripada komunis zaman dulu. Berbeza dengan barisan zaman sekarang adalah barisan yang tak nampak dia punya barisan sendiri dah bengkok. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan patut lakukan hari ini dengan diberikan akal ini, apa yang patut kita buat? Kita cuma lihat pemerintah yang ada atas dunia hari ini. Adakah pemerintah ini membawa tuan-tuan kepada jalan yang benar? Tak apalah. Apa berlaku selepas kita mati? Selepas kita mati, kita hanya ada dua pilihan. Cantik. 300. Ini saya bercakap daripada aspek Memang aku nak turun je. kepercayaan orang-orang Islam. Selepas mati, pilihan kita sama ada syurga atau neraka. Ada dua saja. Maka untuk mendapatkan syurga atau neraka ini, cara hidup kita atas dunia adalah merupakan petanda awal untuk kita sampai sama ada ke syurga atau neraka. Kalau di atas dunia ini, perkara pertama yang patut kita lihat sebagai orang-orang Islam, yang saya faham sekian lama tidak pernah, dan saya tahu tidak pernah dipelopori oleh UMNO, melainkan sesuatu perkara yang mendatangkan keuntungan. Contoh, kita adalah bangsa Melayu yang merupakan representatif ataupun wakil kepada agama Islam di negara ini. Bila orang Melayu menerima Islam, orang Melayu menerima Islam pada zaman Melaka, lebih kurang 500 tahun dulu, pada zaman para Meswara. Orang Arab menerima Islam 500, lebih daripada 500, 1000 tahun yang lampau. Tapi hingga hari ini kita tak pernah dengar orang Arab kata Arab itu Islam, Islam itu Arab. Orang Melayu je berani cakap Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Itu pun Melayu UMNO. Mereka jadi takut kepada asal usul ini, sehingga kan mereka tak berani nak membongkar kisah sebenar orang Melayu. Orang Melayu pada asalnya beragama animisme, sembah busut, sembah pokok, sembah hutan, sehingga ke zaman ini dibawa oleh Barisan Nasional sembah duit. Ini orang Melayu. Dan kalau tuan-tuan kaji sejarah Lembah Bujang di Merbuk, sebahagian besar orang Melayu beragama Hindu. Ini tuan-tuan boleh baca dalam hikayat Merung Mahawangsa. Tapi kerana terlanjur melakukan Melayu itu Islam, Islam itu Melayu, sebahagian daripada sejarah bangsa terkubur begitu saja. Maka orang Melayu jadi bangga dengan agama Islam. Orang Melayu jadi taksub. Orang Melayu rasa Islam ni dia yang punya. Maka apabila YB Adun Teja ataupun kalau di Terengganu itu saya dengar Dr. Chandran, apa nama, Bala Chandran, dan semalam di tapi aja-aja YB menyampah ha? Suara perempuan tu aurat kecil sikit. YB di Cikgu Lee, YB Kajang, dia orang ni tuan-tuan, orang yang bercakap ada ayat Quran, ada salam. Kita sebagai orang Melayu kadang-kadang dengar komen baca Quran marah, kita gaji meremang bulu roma, kita rasa ternaik darah rasa. Sebenarnya kita patut malu.
Kita patut malu kepada diri kita kerana mereka tahu daripada sumber yang bukan memerintah negara ini. Ada sebahagian daripada mereka, contohnya yang berhormat apa yang tinggi tu, Chen Chua. Dia bercerita dengan saya mengenai akidah. Saya tanya, mana yang berhormat belajar? Saya baca lah dia kata. Saya dengar ucapan Lim Guan Eng mengenai dalam seminar pengupayaan bangsa. Dia kata, kita di Penang kalau ingin menjalankan sesuatu, kita tanya pegawai-pegawai sama ada perkara ini akan merosakkan akidah orang Melayu atau tidak. Kalau rosak, kita tak akan buat. Itu Lim Guan Eng. Dia tahu pasal akidah, pasal dia baca, pasal dia ada kawan Islam. Dia orang tahu pasal akidah. Sebahagian daripada mereka. Dan yang tak tahu, kita tak kisah pasal dia tak Islam. Tapi bila saya pergi ke Pelda Tai Andak di Johor, saya tanya budak-budak muda, saya tahu apa itu akidah? Budak-budak kata apa? Pergaulan, dia kata. Nasib baik kalau saya tanya budak-budak sini malam ni, saya nak tanya lepas ni, tanya 2-3 orang naik motor, saya tanya, apa itu akidah? Saya rasa dia jawab Hamidah. Ini tuan-tuan menunjukkan apa? Menunjukkan 55 tahun UMNO memerintah, dia tidak membuat orang Melayu bangga dengan agama dia. Maka bila kita tidak bangga dengan agama kita, kita tidak akan menceritakan agama kita kepada orang lain. Maka ini Allah beritahu kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku tambahkan, Allah kata. Tapi kalau kamu kufur akan nikmatku, azabku amat pedih. Antara nikmat besar yang kita terima, pada peringkat awalnya orang Thailand tak dapat, orang Korea tak dapat, orang Jepun tak dapat, orang sebelah sini, orang Melaka, orang Pasai, orang Indonesia, sebahagian daripada orang Filipina mendapat Islam. Kita dapat Islam. Pada zaman itu bangsa Melayu sudah ada, Islam baru sampai. Bangsa sudah ada awal sebelum agama sampai. Sebelum datang Islam, bangsa Melayu memang dah ada. Yang perempuan namanya tetap Melayu, kembang contohnya. Yang lelaki namanya juga Melayu, mangkuk contohnya. Kahwin kembang dengan mangkuk, dapat anak, kembang semangkuk. Bila datang Islam, baru tukar nama. Pak Syekh tengok, ini isteri apa nama? Kembang Pak Syekh. Baik, sudah masuk Islam, bubuh nama Islam, biar cantik sikit. Apa nama Pak Syekh? Ini pasal tengok ada pipi, ada kembang, bubuh nama kembang. Bubuh nama Islam, ada kembang, apa? Bubuh nama Rosmah. Bila tengok yang lelaki ni, suami apa nama? Mangkuk. Apa pasal? Beranak tepi mangkuk Pak Syekh. Tak apa, biarlah beranak tepi mangkuk ke, ataupun perangai macam mangkuk ke, bubuh Islam nama Najib. Dapat nama Islam. Jadi hari ini bila kita dapat Islam dengan nama Islam, dengan kad pengenalan dinyatakan Islam, apa kita buat pada Islam kita? Saya tanya tuan-tuan satu soalan, tuan-tuan jawab dalam hati. Soalan ni pun termasuklah kepada pemerintah kawasan ni. YB Hamidah tu jawab sekali. Dah berapa lama jadi orang Islam? Sehingga hari ini. Saya dah jadi orang Islam sehingga hari ini 48 tahun. Soalan dia, sudah kepada berapa orang Islam? Sudah kepada berapa orang yang bukan Islam kita ceritakan pasal Islam? Sudah kepada berapa orang yang bukan Islam kita ceritakan pasal Islam? Jangan jawab, sendiri jawablah. Saya jawab untuk tuan-tuan. Umur saya 48. 48 tahun dah jadi orang Islam. Berapa ramai orang Islam saya dah cerita? Kosong. Saya tanya YB Hamidah pun dia kata kosong. Dia sibuk, tak ada time, lagi sibuk. Tuan-tuan jawab sendiri, tuan-tuan dah beritahu pada beberapa orang. Maka tuan-tuan, hari ini tuan-tuan,
Contoh terbaik berlaku lagi. Bila kita nak menaikkan satu kebenaran, datang sebelah saya nak cerita. Kalian nak cerita tentang benar, ceritalah besok. Kenapa nak kena hari ni? Kenapa tak boleh bagi hari ni kita dengar dulu? Lepas tu besok kita dengar dia, baru kita tahu. Ini dia bagi dua-dua dengar. Orang gila pun makin gila. Jadi ini ke caranya tuan-tuan nak memilih pemerintah yang tak reti nak buat decision, yang tidak tenang, yang rasa nak sangat kepada kemenangan. Jadi tuan-tuan, hari ini tuan-tuan tengoklah, tengok dalam diri tuan-tuan, tengok di sekeliling tuan-tuan, berapa ramai orang Islam yang sudah memahami Islam. Maka bila tak faham macam mana kita nak bawa, bila kita kata hukum hudud, tuan-tuan buka YouTube, ada satu tajuk hudud pas dari Najib dengan Zamri. Saya ingat lebih kurang dialog Najib, dia kata macam ni, kita tahu hukum hudud tu hukum Tuhan, kita tahu dia hukum Tuhan, tapi untuk menjalankannya pada ketika ini dia belum lagi menjadi realiti. Kerana kalau kita tanya pada ulama mana sekalipun, nampak? Dia kata kalau kita tanya pada ulama mana sekalipun, perkara ini belum lagi, kerana orang Islam belum sepenuhnya lagi, belum semuanya Islam lagi. Maksudnya gitu. Saya dalam kepala otak saya ni, kata apa? Kepala otak aku lah, kata macam tu. Macam mana satu orang Perdana Menteri boleh berkata bahawa, kalau kita tanya ulama mana sekalipun, saya tak faham. Kerana sebab sejak bila dia berkompromi dengan ulama, melainkan dengan ulama yang berada dalam biro. Yang saya tahu, ulama dia tak boleh berada dalam biro. Ulama dengan pemerintah mesti duduk berasingan, dia tak boleh sekali. Jadi orang yang tak tahu tentang hukum hudud hari ini, saya dulu mula-mula tak tahu tuan-tuan hukum hudud, tapi bila saya dengar orang berdebat, saya pergi baca, saya belajar, saya tanya ustaz, sampai satu peringkat, kalau orang kata hukum hudud, dia kata tak boleh nak buat, dia kata hukum hudud tak boleh nak buat aja, pasal dia kata tak sesuai, atau dia kata hukum hudud ni zalim, mengikut kata Profesor Dato' Harudin, gugur Islam dia, gugur Islam dia. Apatah lagi orang yang kata bahawa hukum hudud ni pendapat ulama belum boleh dijalankan, kerana perkataan hudud itu sendiri diberikan oleh Allah, jadi hududullah, Allah yang sebut perkataan itu, Allah punya hukum. Dan ada orang kata bahawa hukum hudud itu zalim. Apa itu maksud zalim, tuan-tuan? Zalim itu maksudnya meletakkan sesuatu tidak di tempatnya. Contohnya, malam ni kita dapat permit lama untuk buat ceramah, ada orang letak ceramah salah tempat, itu zalim. Itu zalim, tuan-tuan. Salah ke ceramah? Tak salah, cuma salah letak. Contoh macam kasut, tak letak di kaki, letak atas kepala, itu sudah menzalimi kasutnya. Itu maksudnya zalim. Jadi orang hari ini kata hukum hudud itu zalim, maknanya dia telah murtad. Kerana apa? Kerana hukum hudud ini tidak zalim, tak salah. Kerana orang yang membuat, dia akan tahu bagaimana untuk mengubat. Maka Allah mencipta manusia, dia tahu apa hukuman. Orang buat kereta Mercedes, dia tahu macam mana nak repair Mercedes. Takkan nak repair Mercedes panggil orang repair Proton, tak boleh siap. Jadi Allah jadikan manusia dengan hukum hudud mencuri potong tangan. Potong tangan atas dunia, di akhirat lepas. Kita atas dunia hari ini tak potong tangan, masuk dalam jail. Masuk dalam jail, bila hidup tua nanti mati. Di akhirat kena lagi. Di dunia kena penjara, di akhirat kena lagi. Adil ke tidak macam tu? Itu yang dinamakan zalim. Masuk penjara itu zalim. Allah dia beri hukum bunuh, pancung tu paling selamat, paling tak rasa sakit. Pandai-pandai dia gantung pula. Allah tahu, Allah buat kita. Rasa sakit tu di mana letaknya, tuan-tuan? Rasa sakit tu di otak.
Jadi betul lah kata Allah, bila kita penggal kepala dah jatuh, memang tak rasa sakit. Sebab kepala itu pisah pada badan. Mana rasa sakit? Ini dia kata antara yang tak sakit, yang bagus, yang canggih, gantung. Hukum gantung sampai mati, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah tengok orang kena gantung? Dia gantung orang terkeluar lidah. Magistrate demam seminggu, tuan-tuan. Magistrate boleh demam tengok orang kena gantung. Tak nak tengok dia magistrate. Dia tengok, buka doktor pegangan lidah terkeluar, demam dengan doktor-doktor sekali. Itu dia kata adil, tuan-tuan. Ini manusia yang tidak faham. Maka orang-orang yang sudah tentunya tidak Islam tidak akan faham dengan keadaan ini. Apatah lagi kalau dalam tangkapan zina, pasangannya seorang lelakinya bukan Islam, perempuannya Islam. Kalau masuk hukuman sekarang, yang tak Islam tu tak kena, yang perempuan aja kena. Kalau dalam hukum hudud, yang tak Islam diberi pilihan, nak guna hukum hudud ke, nak guna hukum yang sedia ada. Tetapi yang Islam tetap dengan hukum hudud, kerana Nabi kata jalan ke hukum hudud di sini, kerana penangguhan akan memberikan hukuman yang lebih berat. Jadi kita tak faham. Kita tak faham kerana negara kita sibuk dengan buku merah, buku hijau, dasar ekonomi baru, wawasan 2020, dasar pandang ke timur, kepimpinan melalui tauladan, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan, satu Malaysia, Islam Hadari. Semua tu, tuan-tuan, bukannya slogan akidah tu slogan ekonomi. Dah 55 tahun. Yang paling hampir nampak Islam Hadari. Itu pun ada orang datang mengadu dengan ustaz-ustaz, minta macam mana ni ustaz, bapak saya meninggal dah, tak sempat masuk Islam Hadari. Selamat ke dia tidak di akhirat ni? Ustaz jawab pada dia, tak usah lah, tak apalah, kata bapak engkau Imam Syafi'i pun tak sempat. Rupanya Islam Hadari itu apa? Ekonomi juga. Buat masjid sengit di Terengganu, nak buat slogan-slogan tu berjuta habis, tuan-tuan. Ekonomi juga akhirnya. Maka setelah banyak dah duit diagih-agihkan, falah pemberihanlah. Masuklah pula pada ketiga ini Perdana Menteri yang cerah masa depannya. Inilah kita. Dah sampai ke Perdana Menteri yang terakhir ni pun Mimpi basah. tak cerita lagi pada Cuas Soilet mengenai hukum hudud. Sampai Cuas Soilet boleh memberikan ugutan kepada Barisan Nasional. Betul? Inilah betul. Susah benar. Sampai Cuas Soilet tak tahu hukum hudud. Tuan-tuan, ni maaf kepada orang yang bukan beragama Islam. Dalam kepercayaan Islam, orang-orang yang tidak masuk Islam sebelum kematiannya akan masuk ke neraka. Begitu juga Cuas Soilet. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak mencampakkan begitu saja. Bahkan Allah akan bertanya pada Cuas Soilet, mengapa kamu melawan hukum hudud? Cuas Soilet kata, kerana saya berkawan dengan orang-orang Melayu Islam, tak ada seorang pun yang mengajar saya, ya Allah. Ada ke kawan kaum Melayu Islam? Ada, ya Allah. Siapa? Mahathir, ya Allah. Kenapa Mahathir tak ajar kau hukum hudud? Dia tak ajar, ya Allah. Ya Allah tanya Mahathir, kau Islam. Kenapa kau tak ajar hukum hudud pada Cuas Soilet? Tak tahulah, ya Allah. Melayu mudah lupa, ya Allah. Ini gelak-gelak juga, tapi ini cerita betul. Sebagaimana kita juga akan ditanya, tuan-tuan. Kau jadi orang Islam, kau ada cerita tak tentang keislaman ini kepada orang bukan Islam yang lain? Ditanya tahu. Maka saya, tuan-tuan, hari ini bila saya faham sikit, saya tinggalkan UMNO. Selamat tinggal UMNO. Kini aku bersama dengan PAS. Everybody say no to UMNO.
And everybody work with pass. Itu nak berikan dia tu. Saja je lah. Jadi tuan-tuan, sebagai kata akhirnya, dia penyanyi juga. Sebagaimana yang kita tahu, kalau dalam proses penanaman pokok, kalau orang tanam pokok, tuan-tuan, besar pokoknya macam-macam. Ada buah mangga, buah. Petik satu buah nak makan, ada ulat. Ambil yang lain, petik, ada ulat. Nak makan, petik yang lain, ada ulat. Nak mencelah lah sikit lah. Tak kesian langsung pada Ros Jerman. Itulah kerajaan. Kita potong buah, ada ulat. Potong buah, ada ulat. Maka kita jumpa Menteri Asas Tani. Jangan tebang dulu. Jumpa Menteri Asas Tani. Bagi tahu di Datuk Seri Noh Omar, saya ni petani. Saya tanam pokok. Masalahnya sekarang pokok saya ni buah semua bulat. Macam mana saya nak buat? Menteri Asas Tani kata, tak apa, tebang semua. Buat penanaman semula. Kementerian Asas Tani akan beri bantuan, subsidi dan segalanya. Terima kasih Datuk Seri. Saya nak tanya dulu, apa nama pokok? Nama dia Pokok Barisan Nasional. Kita beginilah gitu. Buah tu semua dah rosak. Maka tuan-tuan perlu melakukan penanaman semula. Orang jengka yang paling selalu melakukan penanaman semula pun tak faham apa itu arti penanaman semula. Dia terlupa pokok kelapa sawit dah kena tanam, kena potong, kena tanam balik. Dia terlupa begitu juga dengan kerajaan ini. 55 tahun 1957 2012, 55 tahun memang waktu pencen pekerja. Ini masanya tuan-tuan menghantar notis pencen pada pekerja ini kepada Barisan Nasional ini. Kerana Barisan Nasional telah memberikan tuan-tuan pilihan sama ada tuan-tuan nak hidup selepas ini dengan memilih syurga atau neraka selepas tuan-tuan mati. Sekali lagi, sebelum tuan-tuan mati, bagaimanakah kerajaan ini mengasuh kita, mengajar kita, membawa kita untuk mengenali arti kematian. Bagaimana kerajaan ini mengajar kita untuk menghargai kehidupan. Kerajaan ini tuan-tuan bukan lagi kerajaan yang menjaga kalimah syahadah. Inilah kerajaan yang mementingkan haji dulu. Musim haji tuan-tuan, cuba tengok, haji itu sekali seumur hidup. Tapi kerajaan ini menjadikan haji satu sumber pendapatan besar. Duit haji ni tuan-tuan, pernah dengar selewek? Pernah dengar labu tak kena tempat? Pernah dengar. Sebab tu musim haji, TV-TV semua pergi ke Mekah, cover perniagaan haji besar. Orang lain tak boleh buat, kerajaan saja, G2G saja. Orang lain buat, silap-silap tersadai di airport, tak boleh pergi. Haji ni besar income dia. Maka kerajaan makan dulu, meniaga dulu, simpan 200, kerajaan kebah dulu. Yang kedua, didahulukan zakat. Zakat tu sekali setahun. Zakat didahulukan sampai kena kepung orang. Sampai orang mengambil zakat kena duduk di shopping center, kena duduk di pusat-pusat beli belah. Kerana apa? Kerana orang Islam dah tak percaya lagi, dah nak bayar zakat. Pasal dia orang sendiri keluar. Sampai macam tu sekali. Pasal apa? Pasal tadi pun dengar daripada Ustaz Fakur Razi tadi, ada orang makan duit zakat. Siapa nama dia tu saya tak ingat. Orang yang misal lebat tu, misal saya kenal. Jamil. Jamil tu dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maksud cantik. Dia kalau duduk dalam UMNO, habis benda cantik, benda baik semua jadi buruk.
Dalam Jamil khair lagi. Jamil khair, cantik baik, masuk UMNO buruk jahanam. Hasan gitu juga. Hasan dulu duduk dengan kita baik, Hasan duduk di luar jahanam. Itu sekarang ini orang duduk UMNO semua rosak. Tak apa. Yang ketiga, selepas zakat diperniagakan, begitu juga bulan puasa, tuan-tuan. Bulan puasa, perniagaan bulan puasa, tuan-tuan boleh babitkan dengan GST tadi. Kenapa buka puasa RM100 di hotel-hotel kerajaan tak kata apa? Tak membazir. Tak ada orang komplain. Pasal apa? Pasal GST. RM100 5% berapa? Kalau RM3 baru berapa sen? Jadi di hotel buka puasa sampai RM100. Padahal kalau di luar RM100 beli karipak makan seorang mati lepas isyak. Tapi duduk di hotel tak apa. RM100 makan lah sampai kenyang, kata dia. Nak berhabis ke nak cukupkan RM100 tu, makan daripada lepas orang bang maghrib, santak habis sampai orang habis tarawih, orang habis buka. Yang di luar ni pula, oh bukan main lagi inject sana, apron sini, bagi kemah buka itu, tapi aurat tak dijaga. Seluruh kerajaan pejabat agama tak ada datang cek pun niaga tudung ke tidak, ada tempat semayang ke tidak. Tempat saya ni saya cerita, tak ada dah 5 tahun tak pernah ada tempat ambil air semayang, apatah lagi tempat semayang. Dia orang datang sebelum asar, meniaga, asar out, maghrib out, isya ada niat tapi penat, tertonggeng tu rupi untung. Yang meniaga pula, tuan-tuan datang, ustaz-ustaz naya. Macam saya boleh tahan sebab saya suka. Ustaz-ustaz datang tengok orang meniaga tak tutup aurat, kesian ustaz-ustaz tak beli. Ada ustaz tu kesian dengan bini, datang juga bazar Ramadan, tunduk tak nak tengok orang menjual. Daripada kereta tunduk tengok jalan terus sampai kat meja kuih, tak tengok yang tak pakai tudung. Tanya ni kuih apa dik? Ni tepung pelita ustaz. Ini kuih akok, yang ni tepung talam. Oh, ini yang kuih gelang kecil ni habis dah. Mana ustaz yang ni? Ini bukan kuih gelang ustaz, ni subang, kata. Kata ustaz, subang apa? Subang kat pusat saya. Subang duduk kat pusat sama tinggi dengan meja. Ustaz ingat kuih gelang. Kena juga ustaz. Tu bab puasa. Bab semayang, tuan-tuan. Bab semayang ini, di dalam sembahyang itu ada satu rukun namanya rukun ihsan. Rukun ihsan ni kau sembahyang seolah kau nampak Tuhan, atau kau tahu Tuhan tengok kau. Tapi di Malaysia urusan itu tidak dipertebalkan. Di Malaysia urusan masjid diperbesarkan. Pasal apa? Masjid untung. Sehingga satu hari saya dalam perjalanan ke Fiada Tenang, tempat Cikgu Mala, saya berhenti sembahyang di satu tempat, Tenang Station namanya. Tenang sungguh tempat tu. Saya sampai ke masjid, orang dah sampai maghrib. Saya masuk jamak, lepas tu saya nak keluar dah, nak pergi. Saya rasa nak masuk ke toilet, saya masuk toilet dulu. Lepas masuk dalam toilet, saya dengar orang bang. Lepas saya keluar, saya nak masuk kereta dengan orang tamat. Saya pun intai dalam masjid dan tengok berapa saf ada. Betul tempat tu nama dia Tenang Station. Tok Bilal dengan Tok Imam, 2 orang semayang. Tok Bilal tengah tangis, sejadah duduk sebelah Tok Imam. Masjid tu dalam keadaan 5 juta, tuan-tuan. Semayang Tok Imam dengan Tok Bilal tu semayang isyak, waktu aktal berjemaah untuk masyarakat. Kalau subuh pagi esok, lepas Tok Bilal bang, terit-terit bunyi telefon. Tok Bilal pun angkat, Tok Imam. Assalamualaikum. Tok Bilal, kata Tok Imam. Ya. Berapa orang ada? Setakat ni saya seorang aja. Tok Imam semayang seorang, Tok Bilal semayang seorang, saya semayang di rumah boleh jadi, tuan-tuan. Sebab semayang isyak dah tinggal 2 orang, semayang subuh siapa nak datang? Inilah Malaysia. Banyak masjid-masjid di Malaysia ini pada ketika ini yang besar. Tetapi bila waktu Jumaat, di belakang boleh buka satu gelanggang futsal lagi kosong, terutama masjid-masjid di Putrajaya. Ini dia, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tidak hidup di atasnya. Kita hanya faham melapaskannya. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Saya kutub semasa saat akhirnya untuk digantung, maka ulama datang.
Seorang ulama datang menasihatkan dia bersyahadah engkau. Saya kutub kata, aku telah hidup sepanjang ini di atas kalimah syahadah. Bukan lafaz syahadah yang menyelamatkan aku, bahkan kehidupan aku di atas syahadah inilah yang akan menyelamatkan aku. Tapi di Malaysia tidak begitu. Kefahaman kita kepada syahadah tidak besar, kerana kerajaan ini sebenarnya kerajaan yang tidak menunjukkan jalan-jalan akhirat kepada tuan-tuan. Kerajaan yang semata-mata menunjukkan jalan dunia yang membina nafsu semakin besar. Maka setiap manusia mempunyai kehendak besar, walaupun orang bawah, walaupun orang atas. Maka berlakulah tragedi-tragedi seperti yang tuan-tuan dengar, cincin, lembu, apa lagi perkara-perkara yang melibatkan duit. Orang nak duit kerana nafsunya besar. Nafsunya besar kerana telah dididik daripada awal. Tetapi kalau UMNO Barisan Nasional mendidik kita daripada awal untuk mengenal dunia dan akhirat, mendidik kita untuk jauh daripada api neraka, saya rasa Burhanuddin Helmi tidak akan menubuhkan PAS, dan PAS hari ini ataupun kita semua berada dengan mereka dalam UMNO. Tapi kerana mereka tidak mengerti, sampai hari ini kita nak bercakap benar, mereka berani datang bercakap tak benar sebelah kita sekalipun. Tuan-tuan, inilah orang yang lupa bahawa gambaran bukan sekadar di video saja, bahkan di padang mahsyar dia lebih canggih daripada segala teknologi yang kita ada hari ini. Kita nampak dengan mata yang dirakam, bahkan tangan, kaki, telinga, mata semuanya bersuara untuk memberitahu tentang perkara-perkara yang telah kita lakukan atas dunia ini. Dan perkara paling besar ditanya kepada kita, apa yang telah kita lakukan pada tubuh badan kita, apa yang telah kita lakukan pada usia kita, apa yang telah kita lakukan pada harta benda kita, apa yang telah kita lakukan kepada ilmu kita. Adakah dalam 4 perkara ini kita lakukan untuk memperjuangkan Islam? Kalau tidak, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak perjuangkan Islam, welcome to hell, kata orang putih. Selamat datang ke neraka jahanam. Tadi tuan-tuan, akhir kata Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keelokan Islam seseorang itu, tinggalkanlah salah satu perkara yang tak elok bagi dia. Jadi perkara-perkara yang tak elok yang kita perlu tinggal hari ini setelah sekian lama ialah Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan, pilihan selepas mati adalah syurga atau neraka. Bermakna di atas dunia juga kita punya 2 pilihan, Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. Jadi tuan-tuan pilih yang baik, tuan-tuan fikir yang mana betul. Jangan percaya kata-kata saya. Tuan-tuan boleh balik, masih boleh berfikir untuk beberapa hari, tapi dalam pada berfikir itu cepat-cepat daftar diri sebagai pengundi. Bila datang waktu untuk menetapkan fikiran, masuklah ke bilik pengundian dan jangan lain melainkan pakatan. Dan selamat tinggal barisan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lupa saya nak buat takbir satu. Kuat takbir ni mesti ada niat, jangan takbir saja. Kita nak takbir niat supaya apa? Biar orang sebelah sana dengar. Dia nak takbir pun tak reti, dia ada pasal lagu je. Jadi kita takbir biar lembut hati dia, lepas tu dia balik, dia menyesal besok dia dengan kita. Kita bukan nak marahkan dia, tak. Kita nak biar hati dia lembut. Mana tahulah ramai-ramai malam ni ada suara-suara takbir yang ikhlas akan sampai ke Putrajaya. Kan? Boleh jadi Rusmah terbangun malam tengah malam. Bila terbangun, Najib tengok, Hajah bangun malam, kenapa Hajah? Hajah kata, tak tahulah Haji, sejak balik pada Mekah ni Hajah rasa macam nak jadi Ketua Dewan Muslimat PAS. Kalau dia kata macam tu, soalan banyak kita. Jadi saya kata saja, Bismillahirrahmanirrahim, takbir, Wabillahilhamd, siru ala barakatillah. Dengan suara itu saya merasa cukup yakin Datuk Seri Niza akan mengetuai negeri ini sekali lagi, insyaAllah.